96. Okey. Baik. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Apa? Tak tanya. Sibuk? Sibuk ah? Okey ah. Oh. Aha. Ya? Hari ni? Ah. Oh, okey je. Baik. Kita mula eh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan mulut kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada marker yang lain yang okey sikit. Marker macam hilang. Mana lupa je. Si lupa je. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertamanya kita ucapkan setinggi syukuran pada Allah SWT dapat bertemu lagi pada minggu ini. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, memberikan kefahaman yang baik kepada kita atas segala usaha yang kita telah lakukan untuk memahami ayat-ayatnya. Mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini Allah SWT berikan ganjaran yang sangat besar, pahala yang besar, dan kurniakan pahala jihad fisabilillah insyaAllah dalam usaha untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran kan, dan untuk mengamalkannya insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah hari ini kita sambung kaitan dengan iaitu kita masih dalam tajuk isim apa ni? Istifham. Okey. Apa yang dimaksud dengan isim istifham? Ingat lagi tak? Kata pertanyaan atau kata soal. Okey. Baik. Kata soal atau kata pertanyaan. Cuba kita ingat balik pembahagian dia ada berapa? Isim istifham ada pembahagian dia. Ada 2 ke 3 ke? 3. Okey, yang pertama Haraf isim. Okey, haraf jar campur isim. Barakallahu fikum. Haraf jar plus isim. Okey. Agak rasa-rasa boleh ingat tak? Yang haraf ada berapa? Okey, pertama A dengan hal. Okey, barakallahu fik. A dan hal. 2 ni saja soal maknanya yang kita katakan kategori sebagai haraf daripada isim istifham ialah 2 perkataan saja, iaitu A dengan hal, yang bermaksud adakah. Okey. Seterusnya yang kita katakan haraf jar campur dengan isim ada berapa? 4. Yang pertama liman. Li campur dengan man. Kemudian ain. Ainun. An campur ma. Kemudian min dengan ma.
Okey, fima. Okey, baki tu kita kata sebagai isim. Iaitu apa? Kaifa, mata. Kaifa bagaimana? Mata, bilakah? Maza, apakah? Apa lagi? Kam, berapa? Berapakah? Okay, saya tunjuk balik supaya kita refresh balik. Boleh tengok dalam buku, boleh juga. Ini. Okay. Jadi yang isim aina, ayyana atau mata. Aina di manakah? Ayyana atau mata bilakah? Ayu yang mana satukah? Okay. Ma dengan madza. Ma dengan madza apa maksud dia? Apakah? Ahal tadi dah. Am atau adakah? Man? Siapakah? Okay, yang bawah ni yang isim haraf jar campur dengan isim. Kemudian anna atau kaifa. Anna atau kaifa apa maksud dia? Okey, bagaimanakah? Kam? Berapa banyakkah? Kemudian yang lain-lain ni campur. Okey, kita pergi yang ni. Liman maksud dia? Li untuk man siapa? Jadi untuk siapalah? Okey, ni untuk an tentang apa? Min, mimma dari apa? Fi, fima pada atau di dalam apakah? Pada apakah atau di dalam apakah? Lebih pada lah. Fima, fima tas'al atau fima taqul. Pada perkara apakah yang kau sedang bercakap? Contohlah. Okey, so kita pergi secara sekali lalu. Seterusnya kita pergi pada contoh. Okey, kita dah sampai pada contoh ni. Perkataan man Man, liman dengan kaifa. Baik. Boleh? Mau? Okay, kalau ada yang tak faham boleh tanya terus. Okey, man kita kata maksud dia tadi? Man anta. Siapakah? Kamu. Man anta. Okay? Man maknanya siapa? Kalau kita nak tanya siapa nama kamu, kita tak guna man, tapi kita guna ma. Ma ismuka. Ma ismuka. Apakah nama kamu? Ni. Isi nama. Okey. Okey. Jadi man, contoh man khalaqas samawati wal ard. Siapakah yang khalaqa menciptakan? Khalaqa menciptakan as-samawat langit wal ard dan bumi. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Yang ni soalan daripada orang Allah SWT rekodkan ni persoalan pertanyaan kepada orang kafir. Kan? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya pada orang kafir itu, orang yang tak beriman itu, siapakah ataupun orang-orang inilah kafir Quraisy, musyrikin Mekah. Kalau kamu tanya pada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Maka mereka akan berkata Allah. Kan? Mereka akan berkata Allah. Siapa menciptakan langit dan bumi? Mereka akan kata Allah. Tapi mereka tetap menyembah berhala. Kenapa? Agak-agak kenapa? Kenapa mereka tetap menyembah berhala? Sedangkan dia percaya Allah. Sebab mereka kata berhala itu adalah perantara antara mereka dengan Allah. Jadi mereka sembah berhala.
berhala itu akan sampaikan permintaan mereka kepada Allah. Ini bid'ah. Ya, bid'ah mereka yang mereka sengaja ataupun yang mereka buat-buat. Kan, benda yang benda yang tidak ada dalam agama. Mereka sengaja buat-buat. Okey, baik. Jadi man di sini persoalan, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Man khalaqas samawati wal ard. Jadi kita bolehlah guna dalam percakapan harian pun boleh. Man anta, siapakah kamu? Man ana, siapa saya? Man huwa, siapakah dia? Kan, boleh. Apa sahaja persoalan yang kita nak tanya tentang siapa. Okey, kemudian kita tambah satu perkataan sebelum dia. Li. Li apa maksud dia? Syakrin? Ingat tak? Untuk atau bagi Li untuk atau bagi. Jadi liman maknanya untuk siapa atau bagi siapa. Jadi contoh ni limanil mulkul yaum. Untuk siapakah atau bagi siapakah atau milik siapakah boleh juga. Kan? Untuk bagi atau milik. Limanil mulkul yaum. Untuk siapa? Milik siapa? Al-mulku. Al-mulku asal daripada yang kita biasa baca dalam surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin maksudnya apa? Pemilik. Okay? Dalam bacaan Maliki yaumiddin tu ada dua bacaan. Sama ada Maliki yaumiddin panjang ataupun Maliki yaumiddin. Ada dua maksud. Kalau Maliki yaumiddin, pemilik, penguasa pada hari pembalasan. Tapi kalau Malik pendek, Maliki yaumiddin, itu qiraat lain lah. Ada juga yang baca pendek, bermaksud raja. Malik. Malik raja yang menguasai, boleh juga. Ataupun penguasa pada hari pembalasan. Kalau Malik yang ada alif, Malik yaumiddin, tapi dalam Quran ditulis alif kecil kan. Alif, kita kata alif maksurah. Kalau situ Malik bermaksud asal daripada milik. Bahasa Melayu pun milik. Memiliki, milik. Pemilik. Pemilik hari pembalasan. Itu kalau ada alif. Kalau tak ada alif, dia bermaksud raja, penguasa pada hari pembalasan. Okay? Jadi al-mulku macam surah Al-Mulk lah. Surah Al-Mulk tu bermaksud apa? Kerajaan. Kan? Kerajaan. Jadi limanil mulkul yaum, bagi siapakah kerajaan al-yaum? Al-yaum maksudnya al-yaum sanadrusu. Hari ini, pada hari ini. Okey, bila kita kata al-yaum, dia salah satu isim zaraf. Kita dah belajar sebelum ni, al-yaum isim zaraf bermaksud pada hari ini. Okey, pada hari ini. Al-yauma. Okey, dia berbeza dengan kalau dia tidak ada alif lam, dia akan bermaksud hari sahaja. Tapi kalau ada alif lam dan mim tu baris atas, al-yauma, maka dia bermaksud pada hari ini. Kalau tak ada alif lam, buang alif lam dan mim ni tidak berbaris atas, dia bermaksud hari sahaja. Yaumul Jum'ah, Yaumul Itsnain, hari Isnin, Yaumul Jumaah, hari Jumaat, Yaumul Khamis, hari Khamis. Kan? Tapi kalau tambah alif lam dan mim berbaris atas, maka dia bermaksud pada hari ini. Today, bahasa Inggeris, kan? Today. Jadi pada milik siapa atau bagi siapakah kerajaan pada hari ini? Allah tanya kepada umat manusia ataupun kepada makhluk siapa sahaja pun, ketika mana selepas daripada malaikat maut sendiri menarik nyawa dia. Kan? Malaikat maut ni ditugaskan untuk menarik nyawa manusia kan. Semua manusia dah habis dah ditarik. Semua makhluk lain pun ditarik habis nyawa. Tinggal dia seorang dengan Allah. Lalu dia sendiri, dia tarik nyawa dia sendiri. Dia tarik nyawa dia sendiri. Akhir sekali tinggallah Allah sahaja. Satu-satunya. Lalu barulah Allah tanya, pada hari ini siapa, milik siapa kerajaan pada hari ini? Tak ada siapa jawab. Allah sendiri jawab. Lepas itu Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Bagi milik Allah lah
kerajaan hari ini Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha Perkasa. Kan? Jadi itu antara tafsiran ayat ni lah. Maknanya persoalan ni bila berlaku? Bila semua makhluk dah mati. Tak ada satu pun makhluk yang hidup. Tinggal Allah sahaja yang kekal abadi, tidak akan mati sampai bila-bila. Allah tak akan mati. Kita tak boleh nak bayang. Sebab semua ni Allah cipta. Bumi ni yang kita nampak ni pun Allah cipta. Jadi Allah boleh, langit pun tak ada, bumi pun tak ada, semua tak ada. Tinggal Allah saja. Kita tak boleh nak bayang macam mana bentuk Allah semua. Kita tak perlu bayang pun. Cumanya yang penting kita yakin dan percaya bahawa Allah tidak akan mati. Kita semua akan mati, Allah saja yang tidak akan mati. Jadi bila semua makhluk dah mati dan tidak ada satu pun makhluk atas muka bumi ni, bukan atas muka bumi pun, bumi pun tak ada, langit pun tak ada, semua dah hancur. Allah tanya, siapakah kerajaan hari ini? Lalu Allah jawab, bagi milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi itu contoh penggunaan liman. Bagi siapa? Li bagi, atau untuk, man siapa, liman untuk siapa. Kaifa, contoh kaifa. Ada soalan tak sekarang ni? Boleh faham ke Tuan Haji? Boleh senyap takut juga saya cakap seorang. Kaifa, apa maksud kaifa? Bagaimana? Kaifa haluka, bagaimana? Apa maksud dia? Kaifa haluka maksudnya apa? Bagaimana keadaan kamu? Hal kan bahasa Melayu. Hal kan keadaan. Hal keadaan. Jadi kaifa haluka, bagaimana keadaan kamu, tambah kaifa. Lepas tu tambah ka kat depan. Tambah sini tambah ka. Ka tu kamu lah. Sebab bila bersambung, dia tak jadi anta. Kita tak kata kaifahal anta. Bila sambung, dia jadi ka. Tinggal ka saja. Jadi kaifaha luka. Tambah belakang ni. Kaifaha luka. Kalau perempuan, kaifaha luki. Orang belajar tak kat sekolah? Dah belajar kan? Kaifaha luki, jawab dia apa? Tak ingat. Bi khair. Bi khair alhamdulillah. Ana bi khair alhamdulillah. Bi khair maknanya saya dalam keadaan baik. Ana bi khair. Ana saya bi khair dalam keadaan baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tak nampak Terlindung sikit. Wa kaifa takfuruna. Saya terbelakang sikit. Baik. Nampak ke? Belakang? Tadi nampak? Tak apa, kalau tak nampak boleh tengok buku lah. Kaifa. Contoh kaifa. Wa kaifa takfuruna. Allah tanya dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 11. Wa kaifa, dan bagaimana? Kaifa bagaimana? Takfurun. Takfurun maknanya kufur. Kafara, kufur. Ta dengan waw nun kat belakang menunjukkan kamu semua. Bagaimana kamu semua ni berkufur pada Allah Subhanahu wa taala. Sambungan dia, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Bagaimana kamu kufur dalam keadaan kamu ni wa antum, dan dalam keadaan kamu semua wa antum tutla alaikum ayatullah, dibacakan pada kamu ayat-ayat Allah. Alaikum ayatullah wa fikum rasuluh, dan rasul ada di sisi kamu, ada di kalangan kamu. Ataupun ada di antara kamu. Maknanya Allah cakap, Allah tanya pada orang yang pada zaman Nabi lah, para sahabat lah yang hidup ketika itu, ataupun kafir Quraisy yang kufur pada Allah. Allah tanya pada mereka, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Macam mana kamu boleh kufur pada Allah sedangkan ayat Allah tu diturunkan pada kamu
pada zaman itu memang wahyu diturunkan pada waktu itu. Dan mereka boleh nampak tanda-tanda wahyu diturunkan pada Nabi SAW. Kan? Dan dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah. Dan Rasulullah pun ada bersama dengan mereka, di antara mereka. Kan? Betul tak ayat tu? Satu-satu. Kan? Wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Ada Rasul bersama dengan kamu, hidup dengan kamu. Macam mana kamu boleh kufur pada Allah? Macam mana kamu boleh tak beriman? Kan? Itu Allah tanya pada mereka. Itu contohlah. Wa kaifa takfurun. Saya bacakan sambungan itu supaya kita faham konteks ayat ni. Kan? Supaya kita tak adalah nampak ayat ni saja yang ada ditulis saja, tapi kita nampak, kita faham apa yang dimaksudkan dengan ayat tu secara keseluruhan. Okey? Baik. Jadi contoh wa kaifa. Contoh kaifa. Kita nak guna kaifa. Jadi kaifa ni untuk kegunaan harian kita boleh guna kaifa haluka. Macam mana tanya khabar lah. Kaifa haluka. Apa khabar kamu? Okay? Bagaimana keadaan kamu? Kan? Kaifa haluka. Jadi jawab dia bi khair. Ana bi khair. Alhamdulillah. Jadi kaifa haluka jawapan dia? Ana bi khair. Ana bi khairin. Alhamdulillah tu kita tambahlah. Saya baik. Itulah mudahnya. Saya baik. Alhamdulillah. Okey? Ana bi khairin. Baik. Ini contoh kaifa. Kita pergilah pada contoh. Okey, sebelum tu ada nota sikit kat sini. Dia kata perkataan yashfa'u. Oh, yang ni ada dalam buku saya Sebab saya punya buku ni lama, jadi dia contoh dekat man tu. Contoh man ni dia lain. Dia ambil ayat contoh dekat ayat surah ayat Al-Kursi, ayat kursi. Dia ambil man alladhi yashfa'u indahu. Sama kan? Poin pun sama. Dia lain. Kalau yang baru dia dah tukar lah. Ni pun sama. Semua sama. Maknanya yang ni buku ni je lah. Yang ni buku yang PDF. Yang ni yang buku yang online. Bukan online. Saya beli online. E-book. E-book dia lain sikit. Yang ni saya rasa yang latest lebih tepat. Yang ni lebih tepat. Sebab bila kata man dzal ladzi yashfa'u ni, yang dalam surah, dalam ayat kursi ni, dia lain, dia memang dia guna perkataan man. Cuma maksud dia Waalaikumsalam. Maksud dia lebih kepada tidak. Man di situ bermaksud tidak. Okey? Halo. Jadi kalau kita kata man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni, tidak ada orang yang boleh memberi syafaat di sisinya, di sisi Allah, illa bi'izni, kecuali dengan izinnya. Jadi man di situ dia bermaksud tidak. Waalaikumsalam. Jadi sebab tu dia tukarkan contoh tu kepada contoh yang baru, man khalaqas samawati wal ard, lebih tepat. Okey, dia akan lebih tepat dengan isim istifham, maknanya menunjukkan persoalan. Siapakah? Okay. Walaupun man di dalam ayat kursi itu menggunakan perkataan yang sama man, cuma maksud dia lebih kepada maksud tidak. Dia bukan bermaksud siapakah. Okay. Jadi sebab tu ditukarkan kepada contoh yang baru. Okay, baik, tak apa, kita tengok buku ni lah. Kita gunakan buku yang ni. Cuma nota bawah tu dia masih tak tukar lagi. Okay, nota ni masih digunakan contoh yang lama. Yashfa'u ni ada dalam contoh yang lama lah, yang dalam buku tuan-tuan perempuan. Jadi perkataan yashfa'u dan iznun, dia kata, dan takfurun adalah percakapan bahasa Melayu yang dipinjamkan daripada bahasa Arab. Ia memberi maksud syafaat, izin dan kufur. Okay, point dia kat situ nak kata kata yashfa' asal daripada syafaat. Ada dalam bahasa Melayu. Iznun pun sama. Kan, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznih. Izin. Iznih itu berasal daripada perkataan izin. Kan? Jadi bahasa Melayu. Asal daripada ada dalam bahasa Melayu. Begitu juga takfurun ada dalam bahasa Melayu, kafir, kufur. Kan? Cumanya ditambah dengan ta di depan dan waw nun di belakang. Okay? Boleh? Puan. Okey, Puan Nika.
Ini pembahagian isim istifham maknanya saya refresh balik apa yang kita dah belajar sebelum ni lah. Mungkin ada yang tak sempat, ada yang tak dapat join sebelum ni. Jadi haraf ada dua saja, a dengan hal. Haraf jar, jadi dalam isim istifham saja. Haraf jar dia bercampur dengan isim istifham ada 1 2 3 4. Baki tu semua isim. Okey, baki tu semua isim. Mata, kaifa, man, kam, aina, dan beberapa perkataan lain lah. Kita dah sebut dah tadi. Okey, boleh tengok dalam buku. Ataupun dalam diagram pun ada. Kalau dalam diagram boleh tengok dalam ping A lah. Ping A, isim adawat istifham. Dia, yang ping A ditulis adawat istifham. Kita dah sebut dah, adawat tu apa maksud dia? Alat. Alat-alat istifham. Kenapa disebutkan alat? Sebab dia bercampur antara isim dan haraf. Kalau kita sebut isim istifham saja, takut-takut haraf tu kita anggap isim juga. Atau kita silap faham. Kan? Jadi yang lebih tepat di sini lah adawat. Kalau kita nak tulis, kita guna isim, maknanya seolah-olah semua ni isim. Sedangkan a dengan hal ni bukan isim. A dengan hal ni adalah haraf. Jadi majoriti dia isim, tapi ada dua perkataan bukan isim. Dan itu juga ada perkataan yang bercampur antara isim dengan haraf. Jadi sebab tu lebih tepat digunakan sini adawat. Bukan isim. Sebab adawat ni dia boleh merangkumi 3. Isim, haraf, fi'il. Okay. Adawat ni alat-alat. Alat-alat yang digunakan untuk bertanya. Jadi boleh merangkumi isim, boleh merangkumi fi'il, boleh merangkumi haraf. Dia boleh 3-3. Cuma yang kita bahagikan sini hanya ada isim dan haraf sahajalah. Okay. Ataupun haraf bercampur dengan isim. Yang ni kita boleh katakan isim jugalah. Walaupun ada haraf jar dalam dia, tapi bila dia bersambung, bila dia bersambung, dia akan jadi macam ni ejaan dia, liman. Ataupun amma. Ataupun mimma. Atau fima. Kalau dalam bentuk ini kita boleh kata dia isim. Maknanya bila dia bersambung dua-dua perkataan tu, kita boleh kata dia adalah isim. Jadi yang bezanya hanya kat sini je. Haraf a dengan hal, untuk nak mudah fahamlah. Yang ni saya pecahkan supaya kita nampak asal dia daripada mana? Asal dia, perkataan asal. Li ni haraf jar. An ni pun haraf jar. Min haraf jar. Fi haraf jar. Kita dah belajar kan? Cuma disambungkan dengan man atau ma. Bila dia sambung tu jadilah dia isim istifham. Liman, amma, mimma dengan fi ma. Nampak tak? Okay? Jadi sebab tu dalam diagram ping A tu, dia dalam kotak tu dia tulis isim istifham. Maknanya dalam kotak tu semua isim istifham, isim. Maknanya dikategorikan yang ni pun sebagai isim. Hanya a dengan hal yang dalam kotak yang warna coklat tu, kan, bulat coklat tu, a dengan hal tu sahaja yang dinamakan haraf istifham. Okey? Supaya kita tak keliru lah. Ustaz kata li dengan ma ni haraf. Li haraf campur dengan ma isim. Tapi kenapa sini dia tulis isim istifham? Nanti keliru pula kan. Jadi dia kalau dia dah bersambung macam ni bentuk dia, maka dia dah kira isim dah. Dia kira, maknanya kita anggap dia sebagai isim sebab dia dah bersambung. Isim yang digunakan untuk pertanyaan, soalan. Tapi ini nak tunjuk dia punya pecahan dia, asal dia. Supaya kita nampak. Alat isim. Alat-alat istifham. Persoalan. Pertanyaan.
Okey, istifham pertanyaan, persoalan. Asal daripada fahima, faham. Bahasa Melayu kita faham kan? Faham. Saya dah sebut dah sebelum ni. Saya ulang balik. Istifham asal daripada fahama, faham. Kan? Melayu faham kan? Okey. Bila ditambah dengan alif sinta. Alif sinta ni maksud dia apa? Maksud dia minta. Minta. Jadi bila sambung, jadilah istifham. Tambah alif kat sini. Jadilah istifham. Minta faham. Jadi istifham ni bermaksud minta faham. Maknanya, diminta faham maknanya dia bertanya. Dia bertanya supaya dia dapat faham. Okey, kenapa saya kata alif sinta ni bermaksud minta? Ada contoh-contoh yang lain yang menunjukkan alif sinta ni memang maksud dia minta. Contoh istighfar. Kita biasa guna istighfar. Asal daripada ghafara. Ini ilmu tambahan lah. Jadi tambah alif sinta, minta ampun. Ghafara mengampunkan. Tambah alif sinta jadi minta ampun. Kalau Istanbul tak ada lah. Istanbul tu dia sebab dia bahasa lain. Dia bahasa Arab. Dia sebenarnya Islambul. Katanya lah. Katanya asalnya Islambul. Bul tu maknanya macam negara ataupun tanah Islam macam tu lah. Jadi ditukarkan. Kita tambah lah, kita tambah tu, kita kena guna. Isketambul. Okey. Contoh lain apa? Azina. Macam tadi kan? Izin. Azina. Tambah alif sinta jadi ista'zana. Okey. Ista'zana maknanya ataupun isti'zan minta izin. Isti'zan sini istighfar. Istighfar ada alif. Istighfar. Okey, minta ampun. Isti'zan minta izin. Apa lagi? Istifham minta faham. Minta maaf. Boleh lah. Istighfar minta maaf, minta ampun. Tapi dia lebih daripada minta ampun lah. Kalau minta maaf, tak ada dalam syarat minta maaf. Talab al-afu lah. Al-afu maaf kan? Kemaafan. Jadi dia tak guna alif sinta lah. Dia akan guna talab. Talab ni minta. Talab al-afu. Talab al-afu minta maaf. Dia tak semua perkataan boleh lah. Maknanya dia jarang, dia bukan kita semua kita boleh guna alif sinta lah. Dia istit'am. Rasanya boleh. Rasanya ada juga istit'am. Boleh? Istit'am. Yang minta makan. Tapi biasanya dia akan guna ni. Di sini fa'il. Maknanya perbuatan. Fahimah. Minta faham. Dia sebenarnya boleh juga bari atas pun. Cuma senang saya bari atas lah, senang. Sebab yang ni dia panggil isim masdar. Maknanya kata akar dia. Kita kata
Masdar apa? Kata dasar dia. Bahasa Arab dia lain sikit. Dia bukan macam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil isim masdar. Ni kata, dia kata kalau bahasa Melayu keampunan. Keampunan. Ataupun meminta keampunan. Sini meminta keizinan. Sini meminta kefahaman. Kan? Tapi kalau istaghfara, dia meminta ampun. Ista'dzana, dia meminta izin. Itu ada dia punya perbincangan lah kat situ dalam, kalau tengok dalam diagram kuning ni adalah. Nanti kita akan belajar lah benda tu. Boleh tengok dalam nombor 6 tu. Nombor 11. Kuning ni nombor 11. Kalau nak tengok kita tak belajar lagi, tapi saja nak tengok. Kuning nombor 11. Dia istaf'ala. Lepas tu sebenarnya yastafilu istif'al. Nampak? Istaf'ala fi'il madhi. Row yang pertama tu, kolom pertama tu. Fi'il madhi istaf'ala nombor 11. Nombor 3 itu isim masdar ditulis atas tu kan. Isim masdar istif'al. Jadi sebab tu saya gunakan baris bawah istighfar. Sebab dia termasuk dalam nombor 3 tu. Istighfar, istizan, istifham. Itu nombor 3 tadi. Kalau nombor 1 dia akan jadi istafhama, istaghfara, ista'dzana. Bermaksud fi'il madhi. Dia telah meminta ampun. Dia telah meminta izin. Dia telah meminta faham. Itu. Tak apalah. Yang tu lagi complicated nanti. Kalau istiqamah, dia berasal dari istiqamah. Istiqamah juga. Dia asal dari qama, bangun. Istiqamah minta bangun. Kalau ikut maksud yang asal lah, minta bangun. Istiqamah. Tapi kita terjemahkan sebagai berterusan ataupun maknanya dia sentiasa bangun. Dia sentiasa tetap. Istiqamah. Cumanya dia kadang-kadang dia tak diterjemahkan sebagai minta lah juga. Yang ni kebiasaannya dia bermaksud minta. Cuma kadang dia tak semestinya bermaksud minta. Contoh qabila, terima. Istaqbala maknanya menyambut. Istiqbal menyambut. Contoh istiqbal Ramadan kan. Menyambut bulan Ramadan. Jadi qabila terima. Kalau kita nak terjemah kalau ikut yang ni, meminta diterima. Jadi minta diterima ni menyambut lah. Minta disambut. Kan? Boleh lah juga. Okay? Jadi tu just nak tambahan lah. Tambahan. Okay. Okay, kita pergi contoh seterusnya amma. Sebab kalau tak nanti tak habis kita ni. So kita kena skip lah. Tambah-tambah tu sikit-sikit je lah. Tak boleh lama-lama sangat. Okay. Amma ni ada dalam ni. Amma asalnya ada alif. Amma tentang apa. Okay, cuma kadang-kadang ditulis begini. Tak ada alif. Boleh juga. Dua-dua boleh. Amma sahaja. Tak ada alif. Maksud dia sama juga. Iaitu tentang apa. Amma. Asal daripada an. Tentang. Campur dengan ma. Apa. Jadi maksud dia tentang apa. Amma yatasa'alun. Tentang apakah yang mereka saling bertanya. Yatasa'alun. Saling bertanya di antara mereka. Maknanya bila kita kata yatasa'alun, dia ada dua pihak. Bukan seorang sahaja yang bertanya. Kan? Tapi saling bertanya. Yang kawan A tanya dengan B, B tanya dengan A tanya dengan C tanya dengan B. Contohlah saling bertanya.
Itu maksud yatasaalun. Asal perkataan yatasaalun soalan. Kan? Soalan tanyalah, soal tanya. Samalah. Jadi bila tambah alif kat tengah-tengah ni dia bermaksud saling. Ini pun satu kaedah juga. Kan? Satu kaedah juga. Tak apalah, nanti panjang pula kan. Secara mudahnya tambah alif di tengah-tengah ni kebiasaannya dia bermaksud saling. Okey? Saling. Contoh lain apa? Contoh lain yataqabal. Yataqabal maknanya saling bertemu. Saling bertemu. Ataupun yataqatal. Yuqatilu, qital. Kalau qatala bunuh. Qatala bunuh. Okey, tak ada alif kan? Tapi bila tambah alif, qatala. Okey, maksud dia saling bunuh. Saling bunuh membunuh. Maknanya berperang atau perang. Qatala. Sebab tu dipanggil qital. Qital ni berperang. Kalau qatlun, qatala bunuh, ataupun qatlun, al-qatlu maknanya bunuh. Kalau tambah alif qital ataupun qatala ada alif tengah, maka maksud saling berbunuh. Itu. Macam itulah. Okey. Seterusnya anna kaifa kan tadi sama dengan kaifa. Anna sama dengan kaifa, bermaksud anna kaifa. Kita bagilah contoh tadi kaifa. Ini anna pula. Apa maksud kaifa tadi? Kaifa haluka? Bagaimana keadaan kamu? Kalau kaifa haluka kita tanya khabar kan? Kaifa haluka? Bagaimana keadaan kamu? Itu tanya khabar lah. Berkhabar lah. Okey, cuma anna ni dia lebih jarang digunakan dalam bahasa percakapan harian. Biasa digunakan kaifa lah. Kaifa. Kalau bahasa pasar dia. Orang biasa cakap bahasa pasar dia guna kaif je, kaif halak. Kalau Libya shinu. Jadi lain dah shinu terus. Dah macam Cina lah, shinu. Kaif tu ditukar jadi shinu. Asalnya kaifa haluka. Dia jadi shinu. Tak pasti ada waw ke tak. Jauh punya lah. Macam orang Kelantan lah. Gampang. Gapo? Guano. Apa khabar jadi guano? Shinu halak. Apa khabar? Shinu ni Halak tu dia bahasa guna. sama dia shinu halak sama. Cuma dia tukar kaifa jadi shinu. Ini salah satu contoh lah. Kalau Mesir lagi teruk ataupun ish. Ini padam dulu Ini tambah sikit lah ilmu tentang bahasa pasar. Atau ish. Kadang kalau yang kampung sikit dia guna ish halak. Atau halak. Ataupun al-akhbar. Al-akhbar khabar. Mungkin tengok Berita. Tengok daerah. Macam kita lah, ada slang-slang kan. Ada logat-logat slang kan. Jadi kalau ini kampung-kampung sikit, ish. Bahawa orang Mesir tu pening lah. Memang lah. Memang tak faham apa lah. Lepas tu kena pula doktor pensyarah dekat kuliah pun cakap bahasa Ami kan, bahasa pasar. Nganga. Benda dia cakap ni. Mengaku lah. Nganga. Awal tu setengah tahun tu nganga tengok.
Tu kalau semua cakap bahasa pasar memang tak faham lah. Tapi ada juga yang campur-campur. Kadang dia cakap bahasa Arab baku, kadang cakap Arab pasar. Dia campur-campur. Lepas tu lepas daripada itu kita yang pelajar-pelajar yang baru sampai, kita ajar bahasa pasar supaya pergi kuliah tu faham lah sikit. Kalau tak faham. budaya lah. Jadi kacau syok kan. Macam kita pergi kat negara ni Mak Saleh kan, kena dia cakap slang yang pekat ni kan. Mungkin Mak Saleh ni mungkin okey lagi lah, boleh faham lagi lah kan. Kalau kena yang slang yang pekat-pekat tu, tak faham tak? Mungkin tak tahu lah, tuan-tuan yang ada pengalaman yang pergi belajar luar negara? Tak ada. Mana tahu belajar kat US ke kan, UK ke. Kalau London tu mungkin okey kan. Kalau yang kat Wales ke, dekat dalam-dalam tu kan, yang ceruk-ceruk tu. Dia slang dia dah tak faham lah. Tu je pergi UK. Tahulah. Okey. Jadi anna maksudnya kaifa maknanya bagaimana. Okey, contohnya qala ya Maryamu anna laki hadha. Okey. Kisah tentang kisah tentang Sayyidatuna Maryam. Salah seorang, kita kata orang soleh lah, kita sebab tak ada nabi perempuan kan. Jadi Maryam ni adalah orang solehah. Okay, ataupun kita kata wali Allah kan. Seorang solehah, anak kepada Imran kan. Dan anak pada Sayyidatina Maryam ni Nabi Isa alaihissalam. Yang mana tidak ada bapa. Sayyidatina Maryam ni mukjizat lah, karamah ataupun kelebihan yang Allah berikan pada dia. Dia melahirkan anak tanpa bapa, tanpa suami. Macam Nabi Adam lah, lahir tanpa ibu dan ayah. Orang Kristian dia dah kata Nabi Isa ni anak Tuhan sebab tak ada bapa. Tapi kita tanya balik, habis Nabi Adam tak ada bapa kan? mak ayah dua-dua tak ada. Jadi takkan Tuhan kan? Jadi itulah antara persoalan dia. Okay, jadi qala ya Maryam anna laki hadha. Dia berkata, dia berkata ni siapa? Betul. Nabi Zakaria tanya waktu pendekkan cerita Sayyidah Maryam dia bertapa, dia beruzlah ataupun dia beribadah bersendirian di Masjid Al-Aqsa tak silap kan, di Palestin. Ada ya? Di Palestin? Oh, saya tak nak pergi. Masih ada Oh, di tanda. Bilang kita lebih dekat. Oh, dalam tanah, bawah tanah. Macam ni lah, dekat atas Gunung Tursina, Bukit Tursina tu, ada satu tempat tu dikatakan lah tempat Nabi Musa bermunajat waktu dia tinggalkan kaum dia kan. Dia pergi bermunajat dengan Allah 40 hari je kan. Kat situ lah ada satu tempat tu, macam gua sikit lah, dia bawah tanah masuk dalam sikit, tertutup sikit. Wallahualam, kita pun ialah orang kata begitu, tak pastilah kemungkinan betul ataupun tidak kan. Tapi kemungkinan besar lah tempat-tempat bersejarah kan. Jadi Nabi Zakaria siapa pak saudara dia kan? Pak saudara dia tanya kepada dia bila nampak Sayyidah Maryam tengah beribadah tu, tiba-tiba ada buah-buahan sebelah dia, makanan yang bukan musim pula tu. Bukan musim tu tiba ada. Tanya. Dia telah berkata, ya Maryam, wahai Maryam. Ya ni asal ada alif Ya wahai Maryam, anna bagaimana? Laki bagi ataupun untuk kan, kita kata haraf jar tu kan. Bagi atau untuk kamu, ki asalnya la dengan ki ni asalnya li anta atau li anti.
Li tambah anti. Okey, dia jadi sambung, dia jadi laki. Li atau la lah kat sini kan. Li atau la lah, haraf jar tu. Jadi li anti atau la anti tu dia jadi, bila bersambung dia jadi laki. Laki bagi kamu, bagaimana bagi kamu benda ini, hadha ni, ini. Kita terjemah benda inilah, makanan ini. Jadi dia pelik lah. Macam mana kamu dapat ni? Mana kamu dapat makanan ni? Dah lah, tak ada orang jual, bukan musim, tiba-tiba ada kat sini. Jadi dia jawab apa? Qalat huwa min indillah. Dia jawab qalat menunjukkan Maryam lah, sebab ada ta tu menunjukkan perempuan. Dia kata qalat. Okey, qalat kalau kita belajar nanti bermaksud dia perempuan. Dia perempuan berkata. Okey, qalat. Dia perempuan telah berkata. Qalat menunjukkan Maryam. Huwa min indillah. Makanan ini daripada Allah. Daripada kita belajar dah, indi maksudnya di sisi. Di sisi ataupun dari sisi lah. Indillah maknanya dari sisi Allah. Maknanya makanan ini datang daripada Allah. Itu salah satu karamah lah kita kata. Kalau bukan Nabi kita tak boleh kata mukjizat. Nabi sahaja ada mukjizat. Benda pelik yang berlaku dipanggil mukjizat untuk Nabi. Tapi kalau bukan Nabi kita kata karamah, kemuliaan. Kan? Yang Allah berikan pada dia untuk memuliakan dia. Itu untuk para wali lah atau orang-orang soleh. Okey. Makanan apa? Hadza. Hadza ni diterjemahkan sebagai makanan. Dalam tafsiran lah. Benda ni. Benda ini. Hadza ni maksudnya ini. Tapi yang dimaksudkan ini tu adalah makanan tu lah. Betul. Kita kena tengok ayat sebelum dia. Apa ayat dia? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'inda rizqa. Kan? Setiap kali Nabi Zakaria datang kepada dia di mihrab tu, di tempat dia ibadah tu, dia dapati ada rezeki. Rezeki di situ diterjemahkan sebagai makanan lah. Ditafsirkan sebagai makanan. Okey. Silakan. InsyaAllah jumpa lagi. Jadi hadza tu dia kembali pada rezeki tadi tu lah. Hadza tu bermaksud rezeki tadi. Okey. Jadi itu kisah Nabi Sayyidatina Maryam. Okey, kita pergi pula pada kam. Ada soalan lain ke? Ada kam bermaksud apa? Kita dah sebut dah kam berapakah? Kam bermaksud berapakah? Okey, qala kam labista. Dalam surah Al-Baqarah ayat 259, Allah SWT cerita tentang, kalau tak silap saya, qala kam labistu yawman aw ba'da yawm. Ni pasal Uzair yang orang Yahudi kata dia anak Allah. Uzair, Nabi. Ada yang kata Nabi, ada yang kata orang soleh. Nama dia Uzair. Uzair. Orang Yahudi kata dia anak Allah. Orang Kristian kata Nabi Isa anak Allah. Orang Yahudi kata Uzair ni anak Allah. Sebab apa? Sebab kisah ni. Iaitu dia pernah satu masa dia pergi pada satu tempat yang kemarau, kering kontang, tak ada makanan. Dia dengan keldai dia, dengan tunggangan dia, bawa makanan, pergi ke tempat tu dan dia mati. Dimatikan oleh Allah SWT kat situ. Selama 100 tahun. Jadi lepas 100 tahun Allah hidupkan dia semula dalam keadaan yang elok, yang tak hancur, tak rosak. Macam tu je. Macam dia tidur, macam Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dalam gua kan.
Jadi dia hidup macam biasa dan tapi keldai dia, tunggangan dia tu, Allah nak tunjuk kuasa dia. Keldai tunggangan dia tu tinggal tulang. Dah 100 tahun tinggal tulang kan. Tapi Allah nak tunjuk kuasa Allah SWT di hadapan mata dia, di depan mata dia. Allah cipta balik daripada tulang belulang tu, Allah cipta balik jadi daging, jadi salutkan dengan kulit semua jadi balik keldai semula. Macam biasa hidup balik. Kan macam Nabi Ibrahim pun samalah. Kan Allah nak tunjuk kuasa dia, kumpulkan tanah daripada beberapa gunung, bukit, letak satu tempat, Allah ciptakan daripada tanah tu jadi burung yang boleh terbang. Jadi tu supaya nak menambahkan keyakinan mereka kepada Allah SWT lah. Jadi itu ringkasnya lah. Maknanya kisah dia bila dia dihidupkan semula, kan, bila dihidupkan semula, ditanya kepada dia, berapa lama engkau duduk di sini, di tempat ni? Qala labistu yauman aw ba'dha yaum. Dia kata aku duduk sini sehari atau yauman aw ba'dha yaum, atau sebahagian daripada hari, separuh hari je. Setengah hari atau setengah ataupun sebahagian je, tak sampai setengah pun. Kan? Ba'dha sebahagian. Kan? Maknanya aku hidup hari ni, aku hidup kat sini sehari atau setengah hari je. Ataupun sebahagian daripada hari je. Qala bal labithta mi'ata am. Allah kata, bahkan kamu hidup di sini selama 100 tahun. Fanzur ila himarika. Maka tengoklah pada himar engkau, apa keldai engkau, macam mana kami hidupkan semula. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Dan tengoklah pada makanan engkau, macam mana kami jaga pelihara dia tidak hancur, tidak rosak. Dan sengaja kami buat ni supaya nak menjadi tanda kekuasaan kami, Allah lah, tanda kekuasaan kami kepada umat manusia. Kan? Walina ja'alaka ayatan linnas. Anzur ila al-anzam kaifa nushizuha thumma naksuha lahman. Maknanya Allah tunjukkan tulang belulang tu kami baluti dengan daging dan kami salut dengan kulit, kan? Tutup dengan kulit dan sebagainya lah. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Bila nampak depan mata dia semua tanda kekuasaan Allah tu, dia kata Allah, sesungguhnya Allah Maha berkuasa. Jadi ini kisah dia lah, maknanya nak menunjukkan bahawa Allah Maha berkuasa. Jadi ayat ni macam qala kam labista, maknanya Allah tanya pada Uzair tadi, kam berapa lama, atau berapa tempoh, kan, atau berapa banyak, boleh dua-dua boleh. Sama ada berapa lama tempoh ataupun berapa banyak benda lah, kan. Kam ni labista, okey, dia tengok pada ayat selepas tu lah. Kalau ditanya tentang labista ni, maknanya kamu hidup, kamu tinggal di sini, kan, berapa lama kamu tinggal sini. Kalau tinggal maknanya tempoh lah. Kalau berapa, contohnya lepas daripada kam ni, berapa guni atau berapa kotak, maknanya menunjukkan benda lah, barang. Jadi berapa banyak lah itu. Okey. Jadi qala kam labista, dia telah berkata, Allah telah berkata, berapa lama kamu tinggal di sini, kamu tinggal ataupun kamu hidup. Jadi itulah kisah Nabi, kisah Uzair. Sama ada Nabi tu tak pasti ya. Okay, ni saya dah sebut tadi, atas sa'alun ni bermaksud soal menyoal, atau saling bertanya. Okay, habis dah sekat tu. Ada soalan? Setakat ni? Ya? Amma tentang apa? Ni. Tentang ma apa? Dia asal daripada ni, haraf jar. Jadi kita tengok balik apa maksud setiap perkataan ni. Li bermaksud untuk, an tentang, maksud sama je. Macam dalam haraf jar tu sama maksud dia. Kan? Cuma ditambah dengan isim istifham ni. Jadi jadilah dia isim istifham. Okay, ada soalan lain?
Saya rasa setakat ni dulu sebab masuk tajuk baru tu dia dah tajuk baru habis dah. Tajuk dah masuk tajuk fa'al. 20 minit. Dah masuk fa'al. Fa'al ni memang kena ambil masa sikit lah. Ambil masa panjang sikit. Dia tak boleh sikit-sikit. InsyaAllah minggu depan lah kalau tak ada aral melintang. Kalau tak ada apa-apa halangan. Ada soalan ke sekarang ni? Haji, Nasir? Okey. Puan? Nak tanya tapi yang pasal minggu lepas ada sebut Okey je, tak ada masalah. ya, minggu lepas ada sebut Zahaba jadi kalau saya tu Tahap tu Zahab tu ataupun azhabu. Azhabu. Kalau Uridu an azhaba ila al-hammam. kalau minum daripada kata syarab Syaraba ashrabu. asyrabu. Syariba, dia asal syariba bukan syaraba. Syariba yashrabu. Kalau saya ashrabu. Kalau yashrabu dia. Syariba tu dia menunjukkan fi'il madhi lah. Yang telah lepas dia telah minum. Kalau yashrabu dia sedang minum ataupun dia akan minum. Kalau saya sedang minum ashrabu. Dia bukan macam Zahabat tu semua perkataan atas dan baris. Baris atas. Tu yang tu bergantung pada yang tu dia tak ada kaedah. Itu bergantung pada perkataan asal. Bergantung pada perkataan asal. Maknanya apa yang kita dengar daripada orang Arab cakap. Dia panggil simai. Kalau puan boleh, kalau nak tengok lah, sebab yang ni kita tak belajar lagi, tak apa sebab dah ada orang tanya, jadi saya cakap je lah, saya tunjuk je lah. Kau tengok dalam kuning B ni, yang atas ni, dia ada yang semua baris atas, fa'alah. Dia ada yang tengah dia baris bawah, fa'ilah. Ada tengah dia baris depan, fa'ulah. Nampak? Maknanya dia wakil semua benda yang asas dia baris atas semua, ada yang tengah baris bawah. Dia berbeza-beza. Kalau fa'ilah ni dia macam syaribah tadi lah. Macam syaribah tadi. Cuma kita nak tahu dia baris bawah ke, baris atas ke, baris depan ke, itu berdasarkan daripada simai tadi. Apa yang kita dengar daripada Arab cakap. Orang Arab asal lah, orang Arab yang asal cakap. Yang tu dia tak ada kaedah. Tak ada kaedah. Kita kena hafal lah. Itu kena hafal. Kalau fa'ala dia boleh jadi yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu. 3 boleh. Pak. Dari sini. Kalau yang semua baris atas, contoh macam tadi zahaba. Zahaba dia ambil yang ketiga baris atas, yaf'alu tu. Yazhabu. Yazhabu. Ada juga. Ada tak yazhubu? Tak ada. Yazhubu tak adalah. Tak ada. Dia yazhabu je. Dia ambil salah satu lah. Salah satu. Kalau doroba pukul kan? Doroba pukul, dia akan jadi yadribu. Yadribu. Dia ambil baris bawah pula. Ada perkataan lain, dia akan ambil baris depan pula. Contoh darasa, yadrusu. Dia tak jadi yadrisu atau yadrasu tak jadi. Dia jadi yadrusu. Dia ambil yang ni. Baris depan. Dia sama ada dia salah satu daripada 3 tu. Itu kalau boleh semualah, maknanya satu je. Salah satu je. Itu kalau yang 3 baris atas lah. Lepas tu kalau yang tengah dia baris bawah atau tengah dia baris depan, itu kaedah dia ada lain-lain lah. Tu setiap tu ada sifir dia. Tu kata sifir 12 tu. 12 sifir tu. Situ 12 bawah, sini pun 12 kak. Sini pun 12 kali 12. Jadi kalau boleh hafal lebih baik lah. Tapi kalau tak hafal kita boleh tengok kat sini je lah. Dia punya peta dia. Dia agak mencabar lah kalau nak hafal semua tu. Saya pun tak ingat semua. Cuma kalau tak ingat kita boleh refer kat situ. Kalau ni dia jadi macam mana? Kalau baris ni dia jadi macam mana? Tu dia penting dia ada sifir tu. Penting kita guna diagram ni. Dia membantulah. Diagram ni membantu untuk kita lebih mudah faham. Okey, wallahu alam.
Setakat ni saya rasa ada soalan lain? Tak ada Haji Nasir? Tak ada. Haji Zainuddin? Tak ada soalan? Tak ada soalan Okay. Cak tak ada. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita berhenti setakat ni dulu. Hari ni awal 10 minit. Kalau si Haji Daud suka ni. Tahunya. Kedai tu pun tak betul-betul lagi. Maknanya awal sungguh lah. Okay. Jadi kita tangguh setakat ni. Wallahualam. Segala yang baik daripada Allah SWT. Segala kurangan, kelemahan, saya mohon maaf. Kita tangguh dengan tasbih kafarat. Subhanakallahumma. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la ilaha fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi solat dah. Sekarang isyak awal senang. Boleh solat dulu. Cuma saya nak solat dulu takut lambat sangat.